saya serahkan terus pada Cikgu Helmi. Ya, Cikgu Helmi boleh teruskan. Silakan. Okey, Terima kasih terima juga kasih Ayu. banyak. Okay, terima kasih banyak Puan Haja Normi dan juga TPU Puan Siti Rahayu lah. Assalamualaikum, salam sejahtera semua rakan guru. Untuk hari ini kita ada lagi sesi yang seterusnya. Untuk slot saya minta maaf sebab saya terpaksa tukar dengan Puan Normi sebab saya nak mai ke tempat saya online ni ambil masa sikit. Jadi untuk pagi ni kita punya slot seterusnya adalah berkaitan dengan teaching science as inquiry and developing 21st century skills. So saya rasa banyak dah cikgu-cikgu kita yang tahu kan dan dah jelas lah dengan pembelajaran abad ke-21 ataupun kemahiran-kemahiran yang kita perlukan untuk abad 21. So saya teruskan yang ini jadi macam cepat sikit lah kita hari ni kan. Slot dia dalam setengah jam saja. Cuma kalau ada cikgu-cikgu nak nak buat perkongsian ke apa ke dipersilakanlah. Okay. So saya mulakan saya punya slot saya untuk pagi ni. Jadi tentang kemahiran abad ke-21. Jadi apabila kita semua dengar tentang kemahiran abad ke-21, sebenarnya apa yang ada dalam kepala kita? Dan apa yang kemahiran tu kan banyak kan. Jadi yang kita rasa budak-budak kita kena tahu dan model apa yang kita boleh gunalah untuk nak terapkan kemahiran-kemahiran ni pada anak murid kita sebenarnya. Jadi dia punya objektif dia adalah yang pertama kita dapat tahu kemahiran abad ke-21 dan yang kedua adalah kita dapat kenal pasti kemahiran abad 21 yang ada dalam pembelajaran sains dan satu lagi kita jelaskan macam mana inquiry yang kita tengah buat ni, yang kita tengah usahakan ni secara IBSE ni boleh menyokong kepada empowering our students dengan skill-skill abad 21 ni. Okey, tu tiga tu lah. Kita tahu abad 21 punya kemahiran, kita dapat kenal pasti kemahiran abad 21 yang ada dalam kita punya pembelajaran sains dan yang ketiga adalah yang tadi itulah iaitu macam mana IBSE yang kita buat ni kena mengena dengan penerapan kemahiran abad ke-21 tu. Okey. Jadi 2001 sebenarnya yang bila mula surface, bila mula keluar perkataan-perkataan tentang 21st century learning ni bila tahun 2001 dan satu forum on education and technology. So dia sebut kat situ ayat last sekali yang dah di highlight tu, we must broaden our definition of student achievement to include 21st century skill. Maksudnya kita punya sebelum ni kan kebanyakan daripada kita lah, even sampai sekarang pun kita masih tak berubah kan, kita punya definition tentang kejayaan pelajar tu adalah tentang exam saja semata-mata. Kalau di Malaysia kan kita lagilah sampai ke tahap tu, kalau budak tu tak dapat A tak berjaya lah. Tetapi dia kata benda tu kita kena expand lagi kita punya definition termasuk kemahiran budak tu untuk mempunyai kemahiran 21st century skills. Okay. Dan ada beberapa model sebenarnya yang dikaitkan dengan kemahiran abad ke-21 ni. So ini yang model yang pertama tahun 2003 oleh NCREL dan Metric Group. So dia ada bagi kat sini bila sebut tentang 21st century learning dia mesti melibatkan digital age literacy, inventive thinking, effective communication dan juga high productivity. So akhirnya sekali semua benda tu akan tertonjol melalui academic achievement. Okay. Dan cikgu boleh tengok kat situ lah bila dia sebut inventive thinking tu termasuk kat situ dalam high order thinking juga, KBAT lah. Okay, KBAT. Okay, dan untuk yang lain tu adalah macam contoh communication. Kat situ cikgu ada tengok macam mana teaming, macam cikgu buat hari ni kan daripada semalam lagi, macam mana cikgu berpasukan walaupun secara online tapi kita boleh masuk mereka group dan seterusnya kita boleh berkolaborasi secara maya, tak perlu duduk sebelah-sebelah. Okay. Model yang kedua adalah partnership for 21st century skill. Ini framework yang dia bagi. So berasaskan kepada standard and assessment, ada curriculum, ada professional development dan juga learning environment tu sendiri menyokong kepada core subject 3R tu dan juga melibatkan life and career skills, learning and innovation skills dan juga satu lagi information, media dan teknologi. Boleh nampak kan
ada beberapa persamaan antara model yang pertama tadi dengan model yang kedua kan. Dia tak lari daripada ada beberapa perkara lah yang sekejap cikgu akan identify lah. Kalau saya abang siap-siap lagi cikgu tulis yang tu saja. Okay, dan model yang ketiga kita ada daripada ATC 21S iaitu Assessment and Teaching of 21st Century Skills. Ada 4 perkara kat situ, ways of thinking, tools for working, ways of working dan juga ways of living. So kat situ ada banyak kalau cikgu tengok, termasuk benda-benda yang kita jarang dengar lah. Macam contoh creativity and innovation tu kita selalu dengar kan, critical thinking, problem solving, decision making, itu selalu dengar. Untuk ICT pun kita selalu dengar kan, untuk yang tools for working tu. Kemudian ways of working kita ada communication, collaboration dalam bentuk teamwork. Tapi yang kita jarang dengar citizenship kan, pasal kewarganegaraan, kewarganegaraan yang bersifat lokal dan juga bersifat global, dan juga kemudian berkaitan dengan kehidupan dan career. Okay, itu lain sikit lah sebab dia nak expand kita punya budak-budak kita ni, sebab kita tahu kan dengan kepesatan teknologi ni dunia kita jadi makin kecil. Jadi budak-budak kita dia bukan setakat bersaing dengan anak-anak di Malaysia saja sampai ke luar negara. Okay. Dan kemudian Kementerian Pendidikan Malaysia juga 2016 keluarkan profil murid yang berkaitan dengan menyediakan murid pada masa hadapan untuk 21st century learning, iaitu berdaya tahan, mahir berkomunikasi, bersifat pemikir, kerja sepasukan, sifat ingin tahu, berprinsip, bermaklumat, penyayang dan juga patriotik lah, menunjukkan rasa hormat pada negara. Okay. Ini tugasan yang pertama, iaitu cikgu kena bandingkan dan bezakan model-model yang dah ditunjuk tadi. Okey, ada berapa model semua tadi cikgu? Cikgu ingat tak? Berapa cepat? Ada 3. Ada 3 yang utama lah. Okey, yang ini yang pertama NCREL dan Materi Group. Lepas tu kita ada Partnership for 21st Century Skills Framework dan kita ada Assessment and Teaching of 21st Century Skills. Kita ada 3 lah. Yang ini bukan model lah, ini macam definition je kan. Okay, so saat ni cikgu masuk dalam group, lebih kurang dalam 5 minit macam tu saja kita bagi, sebab saya rasa cikgu pun dah nampak kan secara keseluruhan tadi apa yang persamaan dan apa perbezaan antara model-model tu. Jadi mungkin cikgu boleh senaraikan sebelum kita buat sedikit discussion. Okay, so saya minta tolong Cik Zamir lah untuk orang kata apa, buat group, masuk dalam breakout group. Dalam Okay? 5 minit lah Cikgu Helmi. Oh ya, Cikgu Zulisham ya, 5 minit saja. Alright, okey. Daripada Selamat tahu dah ni. masuk dalam gua. Okey cikgu, sila masuk. Ramai lagi tak masuk dalam grup ni. Cikgu Fauzan. Nur Adeline. Cikgu Syazana. Cikgu Aida. Sekejap saya masuk dalam grup Fauzan ada 2 kot Helmi. Oh dia ada 2, dia pakai 2 device. Rasanya dia pakai 2 account. Okey. Dia boleh tapi kena pakai 2 device lah kot. 2 device lah kot. Maaf ya, saya masuk, saya ada 2 device, so di device yang kat sini lah. Okey, Terima kasih. Cikgu Aida kumpulan mana?
Ni yang semua ada 2 device kot ni. Ni Nur Adeline, Syazana. Ya. Oh, okey. Setakat ni pun lah sampai 2-3 biji device. Online Dia semua. apa tu masalah audio dengan video tu. Oh, okey. Tu yang 2 device tu. Saya punya sampai 10.30 je kan? Sampai ni, Haimi, Ha? sampai 10.45. Okey. Lepas tu Cikgu Haimi bagi dia berehat, mana pukul 11 masuk. Siapa? Nasiah punya slot Nasiah. Saya selepas tu pula sekali lagi. Maknanya nanti Haimi terus bagi dia berehat. Lepas Haimi bagi rehat. Kalau Haimi berhenti pukul 10.45, dia berehat pukul 15 minit lah. Tapi kalau Haimi terlajak, bagi dia berehat 10 minit, pukul 11 masuk balik. Okey. Saya rasa on time kot Kak. Saya rasa on time kot. Okey, Dah macam cantik. on track. Hari ni dapat on time. Hari ni dapat on time, cantik lah. Jadi hari ni boleh bagi dia berehat 15 minit lah. Ya? Ya. Okey, terima kasih. Terima kasih Kak. Saya Cikgu Zuri Syam, sekejap lagi ada satu lagi yang dia kena masuk breakout group. Okey, insyaAllah. Ada sekali lagi. You all just let us know ada nak buat group, insyaAllah. Alright, boleh. Ada sifat macam patriotik kot. Dia nak citizenship tu. Betul ke? Dia lah maksudnya semangat kenegaraan. Ni yang ketiga. Kalau yang lain tak. Yang kedua. Yang kedua, Yang bulat separuh tadi. ni. Ni tengok apa dia? Tak nampak lah. Yang ni apa? Tak sebut citizenship, dia sebut carrier je. Sebab dia tak, mungkin Life model ni dia ada adalah dalam tu kot. Dia tak, dia Life buat and secara career ringkas. skills ni ada kot. Life and career skills tu maksudnya dia bawa sekali lah everything masuk dalam dia punya kehidupan. Maksudnya semua Career faktor yang skill dalam maksudnya dia untuk pekerjaan. life ada tu kat situ. Life. Life and career ada. Oh ada. Okey, lagi 2 minit. Apa beza dia? Beza dia yang ini ada semua ada 4 tak? Semua ada 4 langkah tak? Yang ni 4, tadi 4. Ini 4, tadi 4. Ni point. Semua 4. Cuma dia macam apa untuk improve lagi dia. Nambah baik. Tapi yang ni macam dia lebih kepada academic achievement ke? Kenapa dia punya kiri kanan atas bawah dia tu semua ada pasal academic achievement sahaja? Akademik kan. Dia fokus pada dia punya fokus akhir ni dia. pada akademik sahaja. Kalau macam yang lain yang lagi 2 model tu dia ada juga bagi tahu tentang maksudnya apa yang dia akan carry untuk dunia luar, dunia sebenar. Ya. Okey lah kita boleh ambil part dia tu lah. Maknanya model-model ni telah berkembang. Dibuat penambahbaikan pada situasi semasa career dan juga kehidupan. Okey. Yang akan dia lalui. Ya. Lagi Kak Nak bintang pula lah ni. Janganlah nanti dia tanya ni Boleh Kak Nak boleh. Jangan lagi dia tanya apa benda dia punya teori aja Kak Nak. Teori dia bagi tahu. Teori tu. Jangan. Dia pun tengah rancak bincang lagi tu. Tapi dia auto kan? Dia auto, tak sempat lah. Auto patah balik. Tak ada perfras. Kena hambat lah juga ni. Tak sempat nak cakap. Lain kali kena buat 30 minit bincang. Tak aruh pun habis lah seorang-seorang. Tak aruh lagi.
Oh, citizen. Citizen 1, 2. Okey, semua tak semua balik lagi kan, tapi tak apalah, kita boleh slow-slow dah sikit. Tugasan dia tadi adalah untuk membincangkan tentang persamaan dan perbezaan antara 3 model pembelajaran abad ke-21 yang ada kat situ tadi. Kita ada 3 model daripada NCREL dan Matri Group. Lepas tu kita ada Partnership for 21st Century Skills Framework, dan satu lagi adalah Assessment and Teaching of 21st Century Skills. Okay, jadi ada grup tak yang nak volunteer, mungkin nak share apa dapatan ke ataupun hasil perbincangan tadi lah. Mungkin Cikgu Syukri, lama tak tengok Cikgu Syukri. Cikgu Syukri. Ada seorang je saya kenal Cikgu Syukri ni. Boleh share? Cikgu Syukri pergi mana oi? Ada. Dengar tak? Okay. Dengar. Dengar tak? Clear. Okey. Okay. Mungkin boleh share tadi apa yang cikgu bincangkan dalam kumpulan? Baik, terima kasih. Secara ringkasnya, persamaan antara tiga-tiga model ni iaitu dari segi dia ada critical thinking, kemudian dia ada communication skill, kemudian dia ada problem solving, dan dia ada ICT lah. Ada 4 yang dapat kesalahan untuk persamaannya. Okay. Kemudian cuma model ketiga dia ada kewarganegaraan. Maksudnya tambahan dari tu. yang lain dua-dua model tak ada. Itu ajalah. Persamaan dan perbezaan. Jadi perbezaan ketara antara model ketiga tu dia ada kewarganegaraan lah. Yang lain tak ada. Itu sajalah secara ringkas. Okey, terima kasih banyak Cikgu Syukri. Okey, satu orang kata apa? Perbincangan yang memberangsangkan lah. Maknanya nampak kat situ ada critical thinking pada tiga-tiga model, problem solving, communication dan juga citizenship kan. Beza dia yang satu yang tak ada tu. Okey. Cikgu Syukri tadi dari grup berapa? Grup 4. 4. Okey. Ya, okey, terima kasih. Grup lain ada tak yang mungkin nak share? Kita ambil dua lagi grup. Cepat. Ada grup yang nak kongsi ke apa dapatan perbincangan? Ataupun sama je? Cikgu Amy, saya cuba Boleh, silakan Cikgu Zul. Tadi masa bincang dalam grup tu, bila kita go through semua model tu, kita orang perasan lah, maksudnya macam ketiga-tiga model ni dia macam cuba nak menyediakan pelajar tu journey dia, perjalanan dia masa dia pekerjaan tu, sebab career tu kan ada yang dia macam prepare the students untuk masa dia kerja nanti, dia prepare the student lah. Ketiga-tiga model tu ada, kalau baca betul-betul kan dia memang life after dia jadi student lah. Okay, itu je. Okay, maknanya kumpulan Cikgu Zura ini kumpulan grup apa? Kumpulan 1. Okey, kumpulan 1 dia lebih nampak kepada apa matlamat ataupun tujuan diperkenalkan kemahiran abad 21 tu, dan semuanya menuju ke arah yang sama. Kita nak prepare budak kita untuk kerjaya pada masa akan datang lah kan. Jadi apa kemahiran yang diorang perlukan tu kalau ikut daripada tiga-tiga model tu? Kita tengok sini maksudnya yang kemahiran tu kebanyakannya macam kemahiran macam berfikir kan, sebab kita boleh nampak kan inventive thinking, ways of thinking kan. So maksudnya kemahiran berfikir tu dia terapkan kepentingan dia tu lah. Okey, kemahiran berfikir lah kan. Ada beberapa lagi jugalah yang diperlukan. Okey. Okey, itu daripada kumpulan 1. Kita ambil satu lagi kumpulan lah, mungkin kumpulan 6 ke? Kumpulan 6? Cikgu Perleh dengar, Cikgu Perleh. Kumpulan 6, kumpulan Z lah. Okey, sila. Aduh. Kumpulan 6 discuss tadi, tiga-tiga model ni bagus sebenarnya. Sebab apa? Dia paling utama dia nak fokus untuk kemenjadian murid. Dia memang nak tengok kemenjadian murid. Tapi dia ada beza kalau macam yang menjadi tu menjadi lagu mana?
kemenjadian murid dari segi problem and thinking skills tu, sebab dia more to creative. Cuma itulah beza, sebab kalau beza, yang the first one tu dia more to academic, so nak capai academic, and then the second one is student outcomes and support system ni, ni yang kita yalah nak capai lah, tapi where's the support system? So dia implementkan support system here. But the model 3 tu dia ada step by step. Dia slowly, dia bukanlah boom terus dapat kemenjadian. So dia lebih terancang dan menyeluruh lah. So actually the 3 models ni kita boleh combine actually untuk kemenjadian. The keyword is kemenjadian lah. Mantap. Jadi kalau boleh combine tu boleh buat TC PhD tu. buat model baru lah. Buat model baru lah, gabung tiga-tiga tu. Okay. Thank you. Ya, terima kasih. Ada lagi tak siapa yang mungkin dia nak share pandangan yang dia rasa mungkin lain sikit lah daripada apa yang dia tengok, apa yang dia faham, dan dia rasa macam benda ni patut kita highlight juga. Ada tak cikgu-cikgu? Ada tak? Ada beberapa soalan tadi sebenarnya yang daripada apa yang Cikgu Syukri beritahu, Cikgu Zuraini beritahu dan juga Cikgu Z beritahu tadi. Ada beberapa benda yang saya tertarik nak tanya. Kita rasa benda tu adalah kemahiran yang perlu kita sediakan ke budak-budak kita kan? Maksudnya untuk masa akan datang, untuk sediakan dia untuk benda-benda masa depan dia lah, untuk kerjaya dia apa semua. Tetapi soalan saya, macam mana dia boleh tahu kata itulah kemahiran yang kita perlukan pada masa akan datang? Ada siapa nak boleh jawab tak? Macam mana dia tentukan kemahiran berfikir tu yang memang kita perlukan pada masa akan datang tu? Bukan kemahiran lain. Cepat, siapa nak jawab? Cikgu Ismi nak jawab ke? Okey, cuba. Boleh cuba. Okey, satu ialah bergema lah Cikgu Ismi. Bergema. Duduk dalam gua dalam gua mana ni? Gua ni tak keluar gua lagi. Okey, sorry. Okey, kena taruh lah. Okey, tak apa. Macam nak bagi ceramah politik. Saya tunggu masa je nak kena. Okey dah kot. Okey. Sila, boleh. Okey, kumpulan 5 tadi, ini nak apa ni recall balik. Kumpulan 5 tadi yang sama, hampir samalah dengan Cikgu Syukri tadi. Tapi kami simpulkan ialah student centered itu. So ketiga-tiga model tu memang ke arah student centered, yang mana tool dia ialah keperluan ICT dan juga communication skill, yang sama ada 4Cs ke, 6Cs ke, kan, 10Cs ke kan. Itu dua perkara. Kemudian yang perbezaan ni ialah dari sudut yang tadilah citizenship ataupun kewarganegaraan. Itu dari sudut perbezaan. Kemudian soalan Cikgu Helmi tadi yang kata apa tadi lah? Macam mana dia boleh tentukan kemahiran apa yang kita perlukan nak sediakan budak tu. Sebab kita dah bercerita, kita kata budak ke depan kena kreatif. Yalah, base kepada apa yang menyebabkan kita rasa keperluan penting. Okey, sebenarnya base kepada kemampuan dia berfikir kan, sebab kita dalam menggunakan tool IBSE tadi, memang kita menggunakan 5E tu sebenarnya melatih pelajar untuk berfikir sendiri, come out dengan dia punya new idea, yang mana sebenarnya itulah modal dia untuk dia survive pada masa akan datang. Kan, maksudnya tanpa memerlukan daripada orang lain sangat, maksudnya dia create a new idea sendiri. Jadi kemahiran tu kalau disimpulkan balik, kita lihat dalam Bloom taxonomy lah kan, yang paling atas sekali tu create a new idea tu. So itulah modal yang paling utama. Dengan orang kata keyakinan itu menyebabkan pelajar boleh survive untuk masa akan datang. Jadi kemahiran berfikir, itu je lah. Kenapa kemahiran berfikir? Boleh, silakan. Cikgu Zuhailah. Saya rasa lah bagaimana model-model tu terbina. Macam mana kita nak tahu kata kemahiran yang diperlukan akan datang tu adalah bergantung kepada salah satunya lah saya tengok kepada revolusi industri. Sekarang revolusi industri kita IR 4.0. So dalam masa beberapa tahun lagi ni, apa kemahiran yang diperlukan? Jadi model-model ni terbentuk daripada situlah. Itu yang ke arah kemenjadian murid kita. Itu sahaja. Terima kasih. Setuju. Satu pandangan yang menarik lah. Maknanya base kepada apa yang kita alami sekarang
dan kita predict pada masa akan datang tu mungkin itu keperluan yang kita berdasarkan kepada peluang-peluang kerja yang bakal wujud tu kan. Ya, betul. Kita kena sediakan. Dan saya tertarik lah sebab bila bincang pasal isu ni, saya tertarik nak kongsi dengan cikgu-cikgu semua tentang satu video saya tengok bila ada orang interview Elon Musk. Elon Musk kan dia memang saintis yang famous lah sekarang kan dia. Okay, Elon Musk pengeluar Tesla dengan apa satu lagi? SpaceX. Okay. Dan ada dalam satu forum ni ada seorang ibu tanya dia, tahu tak? Ada seorang ibu tanya dia. Ibu ni tanya, dia kata dia ada anak dan anak dia berminat dengan benda engineering, dia kata. Dan macam mana dia nak sediakan anak dia ni untuk pada masa akan datang, maksudnya supaya minat anak dia sekarang ni tentang benda engineering dan benda tu akan membantu anak dia untuk survive pada masa akan datang. Dalam tempoh 1 minit, video tu pendek saja, tempoh 1 minit, dia sebut 5 kali perkataan yang hampir sama, iaitu kemahiran problem solving. Problem to be solved, dia sebut pusing kot tu je, solving problem solving, dia sebut yang itu. Jadi saya tengok bila melibatkan problem solving, dia melibatkan banyak lah creativity, critical thinking, benda-benda macam tu kan, dan juga ways of communication. Sebab kadang-kadang kita tengok orang cerdik tapi dia tak boleh sampaikan idea dia tu dengan baik sebab lack of communication skill. Okay, itu satu yang benda menarik lah untuk kita orang kata apa, fikir-fikirkan bersama lah. Okay, so kita masuk aktiviti yang kedua. Aktiviti kedua dia adalah lanjutan sikit je cikgu daripada yang tadi. Cikgu dah identify kan apa 21st century skill, macam kemahiran berfikir, problem solving, communication, apa semua tu, collaboration. Sekarang ni tugasan kedua cikgu dalam kumpulan juga, cikgu cuba identify apa 21st century skills yang ada dalam kita punya DSKP. Maksudnya daripada yang cikgu duk mengajar budak ni, sekarang ni kita nampak apa yang biasa kita duk dengar, yang kita rasa macam benda tu yes, ini memang membantu untuk 21st century skill. Okay, so cikgu boleh faham saya punya arahan tugasan ni, ataupun cikgu nak saya tunjuk juga dia punya slide tu sikit, saya tunjuklah lah. Takut dia faham tak sama lagi. Okey, yang ni iaitu kenal pasti kemahiran abad 21 yang dijumpai dalam DSKP. Tak perlu detail lah, tak perlulah pergi duk korek apa semua, tapi base kepada cikgu punya pengetahuan lah. Tapi kalau cikgu dapat pergi korek, buka apa semua tu lagi bagus lah. Okey, dan kita cuba kenal pasti apa yang ada dalam kita punya standard kandungan, standard pembelajaran tu yang memang ini memang pasal nak empower students punya kemahiran abad ke-21. Okay, so boleh kalau tak ada apa-apa soalan, kita masuk balik dalam breakout group. Okay, breakout room. Untuk 5 minit sajalah cikgu sebelum kita discusskan balik semula benda ni bersama. Okay, saya minta Encik Kuzuri Syam lah untuk tolong masukkan balik dalam grup. Okay, ada nak tanya lah cikgu-cikgu sebelum masuk dalam grup? Faham kan? Dia punya arahan tu saya rasa simple saja kan? Okay, Encik Kuzuri Syam minta tolong masukkan dalam breakout room. Okay. Okay dah tak apa siapa ada masalah silakan. Assalamualaikum. Apa dah tadi dia suruh buat kalut handle kelas offline ni. Apa kaitan dengan dengan kita punya DSKP. DSKP Science. Kemahiran berfikir alaf 21 PAK 21 dengan kita punya DSKP. Apa dia punya, tang mana kalau dalam DSKP tu ada tak yang specific area yang memang kita ada boleh kita amalkan PAK 21 tu? Oh, maksudnya ambil certain tajuk apa benda? Dia kata macam ni lah, secara overall mungkin kita boleh kait macam contoh kalau macam tadi sebut pasal apa tadi yang PBL kan. Mungkin daripada boleh situ, lah. Kita bagi contoh lah maksudnya kita buat PBL Lepas tu macam mana kita nak relate dengan kita punya PAK 21 tu?
Tu tapi macam bila kita bagi masalah, budak kena berfikir secara kreatif kan. Maksudnya solve the problem secara kreatif. Lepas tu dia orang buat teamwork kan untuk komunikasi kan. Betul tak? Maksudnya kita Kerjasama kena ada kan. relate juga dengan kita punya inquiry kita itulah. Boleh je. Inquiry kita tu kan. So kita nak kait dengan PBL ke? Boleh lah kan. Maksudnya dalam DSKP kan memang ada memang kita kena buat PBL. Semua pun ada PBL. Maksudnya kita lebih relate kepada PBL lah. Tak ada siapa-siapa yang nak spesifikkan kepada apa-apa topik Sebab kan kita DSKP kita pun ada 5. Kalau untuk sekolah menengah, sekolah rendah pun ada 6 kan. Kot lah ada siapa-siapa boleh nak bagi contoh daripada DSKP. Maksudnya yang saya buka sendiri DSKP. Okay. Saya buka DSKP sebab sekolah rendah tak ada PBL kalau tu kan. Oh ya ke? Ya ke? PBL dia macam PBS lah. Pentadbiran berdasarkan sekolah tu. Kot sama lah kot kan. Tapi memang tak sama PBL lah. Tak ada buat kerja projek. Projek, kerja projek tak ada? Dia ada tapi kalau sekolah rendah ni dia lebih kepada ikut cikgu lah. Contohnya kalau kata macam tajuk mesin tu ada tajuk macam nak reka bentuk mesin so kalau TP6 biasanya macam mana untuk TP6? TP6 ni dia ajak budak balik TP6 lah. Dia belajar kawan-kawan dia kan. Adalah tajuk reka cerita tu ada lah. Ada yang reka tu sebenarnya tak selalu buat lah tajuk kelajuan. Dia maksudnya dia tak spesifik macam sekolah menengah, maksudnya kena ada semester 1 kena ada 1 PBL, semester 2 kena ada. Oh tak ada? Oh kami sebab ada borang. Kami saya buka DSKP tu. Rasanya dia orang pun ada template, cumanya tak adalah maksudnya. Tak ada PBL punya lah. Tak ada pun. Dia tak khususkan untuk PBL. Dia cuma macam kalau kata macam tahun 6 macam ataupun apa tajuk, dia cuma kata okey tajuk mereka cipta. Maksudnya kita sendiri yang kena tentukan sama ada kita nak buat PBL ke eksperimen ke macam itulah. Kalau macam projek ni saya ajak TMK adalah kena buat pengaturcaraan betul. Kena buat projek lah. RPT mungkin ada agak kot. Macam tu lah. Design tak ada lah. Tapi kalau projek yang macam TMK tu, so tak consider sebagai kita nak tengok dia sebagai PBL tu tak ada lah. Dia tak ada, bukan dalam subjek sains, bukan DSKP sains. Dia sebabnya yang ni tak kisah DSKP mana-mana pun. Maksudnya as long as benda tu subjek yang ada dalam STEM. Subjek ada dalam STEM dia banyak, dia tak semestinya sains sahaja. So kalau semua DSKP yang ada tu maksudnya ada yang nak menunjukkan kerja projek apa semua tu, rasanya boleh lagi kita masuk ke arah PAK 21 tu kot. Tak ke? Saya buka DSKP lah senang. Okay. Tapi kalau ikut memang ada lah kan PAK 21 dalam DSKP ni. Tu ada. Walaupun tak ada PBL, ada PAK 21. Nilai diterapkan mesti ada punya nilai kan. Tak tengah loading lambat. Cuma dia macam sekolah rendah ni dia tak ada pengkhususan. Tajuk ni kena buat PBL kita sendiri tentukan. Tak ada. Macam itulah. Ni mungkin sekolah menengah boleh cakap lah kan. Sekolah menengah pun dia tak adalah spesifik sangat. Dia tak spesifik tajuk tapi dia macam semester 1, semester 2 kena ada 1, kena at least dah 2. Macam tu. Kalau macam kimia dia ada cadangan lah Kak Zu. Dia ada cadangan kat ujung. Maksudnya setiap chapter tu dia ada beza-beza. Ya Cikgu Tahirah. Saya baca dalam ni kerangka kurikulum standard sekolah rendah. Yang dalam tu lah dia kan ada insan yang seimbang tu, pemikiran dan kreatif. Inovatif kan? Dia state kan? Dalam tu ada semua komunikasi, sikap, kerohanian, kemanusiaan. Memang kita panggil itu, dia panggil apa ni? Kita panggil apa ni? Kerangka dia memang dalam kerangka tu memang dah PAK 21 lah. Kerangka kurikulum standard sekolah rendah pun. Nyatakan dah kat depan tu dalam DSKP kan? Jadi nyata dalam kerangka tu. Lepas tu objektif dia pun menggunakan pendekatan inquiry dalam sains pun. Pendekatan inquiry. Maksudnya memang dah ada dah kat situ. Tahu dalam mendapatkan pengetahuan baru dan meneroka tentang dunia sekeliling mereka. Tahirah lagi kalau dia minta respon tak ada orang respon, Tahirah tolong baca lah tu. Maksudnya memang dah dia state terus dalam DSKP kan? Jelas. Kalau tak ada orang respon lah, lagi asyik-asyik kita pula duk respon kan, bagi orang lain dulu. Kalau tak ada maksudnya yang tu permulaan DSKP DSKP benda tu kan. Maksudnya aim utama DSKP memang dia nak achieve that thing kan.
Jomlah. Okay lah tu kot. Dia kita apa? Tunjang dia lah, tunjang dia. Tunjang. Alright, Kalau ada orang respon, tak kira respon. Kalau tak, tak payah bagi orang lain lah. Okay, baca dia sikit tu lah. Okay, bye. dapat digunakan untuk membangunkan kemahiran ini dalam pendidikan sains. So kita nak guna apa? Apa pendekatan yang cikgu rasa boleh guna? Cikgu? Cikgu nak bangunkan kemahiran ini dekat anak murid kita untuk yang dalam pengajaran sains. Apa pendekatan ataupun model yang kita boleh guna? Dah tentu secara inquiry lah. Okay, inquiry. So kat sini dia bagi kaitan antara inquiry iaitu IBSE dengan kemahiran abad ke-21. Dia kata dia ambil daripada BIB 2010. In a word, science teaching needs to be inquiry oriented. Sebab apa? Sebab dia kata untuk menyediakan murid dengan 21st century skills ni, dia kena ada pengalaman dengan aktiviti, dengan investigation dan juga dengan eksperimen. Jadi ke arah nak mencapai 3 benda tu tadi, iaitu experience with activities, kena ada last sekali inquiry oriented lah. Dan cikgu boleh dapatkan buku BIB ni, satu bacaan yang menarik, The Teaching of Science 21st Century Perspective. Ada dalam kita punya folder untuk bahan-bahan tu, resource tu. Okay. Ini satu lagi bacaan yang menarik, 21st Century Skills, iaitu Learning for Life in Our Times, dan dia sebut kat sini dengan jelas, research evidence is conclusive, inquiry, design and collaborative approaches. So ada inquiry, ada design, ada collaborative approach yang akan boleh bagi kemahiran-kemahiran abad 21 kepada anak murid kita. Dan dia nyatakan lebih jelas kat sini, iaitu bila kita buat inquiry, murid akan buat penyiasatan. Bila dia buat penyiasatan, dia gunakan kemahiran sains dia. So dia mula dengan buat soalan, dengan hipotesis, dan yang ini disebut oleh Kamisah 2013. Ni saya punya supervisor UKM saya. Okey, bangga ya anak murid. Lepas tu soalan perbincangan seterusnya, jelaskan kemahiran abad ke-21 yang terlibat jika murid terlibat dalam IBSE dan memperhatikan amalan sains. Kita boleh nampaklah bila anak murid kita buat IBSE, automatik dia akan dapat critical thinking, dia akan dapat creativity, cara dia nak hasilkan bahan, dan juga dia belajar juga untuk communicate idea dia kan, dengan cara buat model, cara buat apa-apa semua tu. Okay, so ini rujukan tambahan yang cikgu boleh guna, resource sebagai resource kita. Dan bagaimana aktiviti sains menyokong kepada pembangunan. So yang ini saya rasa cikgu sendiri pun boleh nampak bila kita tengok balik apa aktiviti yang kita buat dengan budak, macam mana aktiviti tu menjana kemahiran berfikir murid, kemahiran menyelesaikan masalah, problem solving dan lain-lain. Jadi refleksi yang kita boleh buat pada hari ini adalah apa kemahiran abad 21 yang anak-anak kita kena belajar kat sekolah, dan cikgu nampak tak macam mana aktiviti yang sains yang kita buat tu boleh menyokong kepada pembangunan kemahiran abad ke-21. Okey. Yang ketiga, adakah kita sendiri, kita tanya diri kita balik, buat muhasabah lah nak. Okey. Adakah kita sebagai guru sains kita pun menguasai kemahiran abad-abad 21 tu, macam contoh creativity, critical thinking, communication, adakah kita sendiri dah menguasai benda tu? Dan yang penting sekali adalah adakah sekolah pun bersedia untuk aplikasikan pendekatan IBSE untuk mengajar kemahiran abad ke-21. Agak-agak cikgu sekolah bersedia tak untuk pengaplikasian abad 21 ni? Cikgu?
sebelum kita tutup ni, ada siapa yang nak mungkin nak share ke? Agak-agak cikgu bersedia tak sekolah kita untuk menyokong pendekatan IBSE? Cepat. Pendapat saya Cik Elmi. Pendapat saya sedap siapa? tak sedap, secara sedap tak sedap sebenarnya kita dah aplikasi benda ni dari dulu lagi. Saya ni siapa? Saya tak nampak. Cikgu Zahara cakap, Cikgu Zahara. Okey, Cikgu Zahara. Okey. Cikgu Zahara cakap apa? Macam mana? Sebenarnya pembelajaran abad 21 ni secara sedap atau tak, kita dah aplikasi pun dalam sistem pembelajaran kita. Ya. Itulah Cuma pendapat macam saya. mana nak bagi molek lagi je. Dari nak boleh tu yang apa yang kita buat hari ni lah. Yang kita buat sama-sama hari ni kan, untuk pengisian daripada cikgu, pengetahuan, kemahiran dari dalam diri cikgu tu sendirilah. Salah satu. Ya. Maknanya kita dah buat tanpa kita sedang kan, tapi bila kita dah belajar hari ni, ada model, ada apa pengetahuan yang lebih jelas tentang 21st century skill. Jadi kita pun lepas ni bila kita buat tu dia akan jadi lebih tertib lah kan. Okey. Lain ada lagi tak? Satu last sebelum saya tutup lah. Pendapat saya lah kan. Pendapat saya ni kita buat, tapi mungkin ada sesetengah lagi cikgu yang give and talk tu masih ada. Mungkin tak ramai lah. Tapi lepas tu kita punya inquiry pun kita buat eksperimen semua. Cumanya kita banyak buat tahap inquiry yang paling rendah tu. Yang sampai kita baru buat pengesahan dan betul lah, kita kena upgrade lah sikit kan, ikut tahap murid kita mungkin tahun 6 tu. Kalau kita mula daripada bawah sampai kita daripada darjah 1, darjah 2 kita dah didik dah kan. Inquiry ni sampai darjah 6 tu, kalau rendah pun mungkin dah sampai boleh buat yang terbuka tu dah. Kalau kita mula daripada bawah. Kalau kita mula daripada darjah 1. Ya, satu pandangan yang menarik lah daripada Cikgu Tahira yang mana kita reflect balik pada amalan kita lah. Kan kita sentiasa kita yang limitkan kemampuan budak kita kan, betul lah, dengan cara kita bagi dia inquiry yang rendah saja, sedangkan kita boleh push lagi sampai ke tahap yang sebenarnya sebelum dia habis sekolah tu sebenarnya dia dah boleh buat secara open. Okey. Jadi saya tutuplah kita punya sesi sebab kalau tidak lagi lama cikgu nak rehat, kesian kat cikgu. Saya tutup sesi slot 11 ni dengan orang kata apa, sedikit kesimpulan ataupun take away yang cikgu boleh belajar daripada hari ni, iaitu tentang 21st century skill. Kita tahu apa peranan dia, apa hajat dan hasrat sebenar kita nak terapkan amalan ni kepada anak murid kita, dan memang kita nampak bukti jelas bahawa dengan menggunakan pendekatan inquiry sebenarnya dia boleh menerapkan kemahiran-kemahiran ni kepada anak murid kita. Okey. So saya rasa itu sajalah kot saya punya slot. Saya jemput cikgu-cikgu untuk berehat sampai pukul 11. Pukul 11 kita akan sambung dengan sesi seterusnya bersama Cikgu Nosia. Okey. Selamat berehat cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada pertanyaan boleh PM tepi nah. Okey. Bye. Assalamualaikum. Salam. Thank you Cikgu Elmi. Thank you Cikgu Elmi. Thank you.